Kita boleh mulalah kelas kita dengan bacaan doa dulu. Baca doa, bismillah. Siapa Kamal? Saya nampak Kamal je. Ada kat situ. Malam ni pun Kamal baca doa kan, Yasin? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, terima kasih Kamal. Okey, buku modul gemilang ni kita akan sambung muka surat 22. Sebab hari tu kita dekat istilah-istilah tu kita berhenti dekat muka surat 21 kan? Okey. So, kita akan mulakanlah. Terus dia jawab mula daripada Ain. Ain jawab nombor 27 Ain. Ustazah, muka surat berapa Ustazah? 22 Kamal. 22, okey. Mana Ain? Rasanya Ain kat tandas kot dia baru bangun. La ilaha illallah. Ya ke? Okey, terus Aina dulu. Aina Adrina. Surat 22 nombor 27 Zah. Nombor 27. Maksud jenayah, kesalahan-kesalahan yang dinyatakan hukumannya dalam Al-Quran, As-Sunnah dan sebahagiannya daripada mahkamah. Okey. Maknanya tengok dekat kata kunci tu dah ada kan jawapan dia. Kesalahan-kesalahan yang dinyatakan hukumannya dalam Al-Quran, As-Sunnah dan sebahagiannya daripada mahkamah. Okey. Betul lah tu. Okey. Terima kasih Aina. Yang kedua hukum hudud. Hukum hudud. Kalau tak tengok jawapan tepi tu boleh jawab tak rasanya? Sebab baru belajar ni hukum hudud. Akmal Rizal. Saya dah tulis dah. Dah tulis dah, okey. Saya baca je. Maksud hukum hudud ialah hukum keseksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, kat depan tu bukan hukum, betulkan sikit tambah hukuman. Hukuman. Hukuman yang telah ditetapkan jenis dan bentuknya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, siapa yang belum jawab, tolong jawab Ustazah nak semua penuh jawapan dalam buku ni nanti. Okey, seterusnya minum arak. Minum arak, Alicia jawab Alicia? Boleh dengar ke? Boleh. Meminum sebarang bahan yang memabukkan sama ada dinamakan arak atau tidak, banyak atau sedikit. Okey, betul. Minuman Meminum sebarang bahan yang memabukkan, sama ada dinamakan arak ataupun tidak, banyak atau sedikit. Okey, betul. Okey, 30 Ustazah panggil saya. Tadi Ain. Di tandas Okey, boleh jawab dah ke nombor 30 Ain? Boleh. Mencuri. Surat 22 kan? Mencuri, mengambil harta orang lain secara tersembunyi ataupun tanpa kerelaan dengan tujuan memilikinya. Okey, betul. Mengambil harta orang lain secara tersembunyi tanpa kerelaan dengan tujuan untuk memilikinya. Okey, betul. Okey, Qazaf, lepas Alicia, Ammar. Hello, Ustazah. Lama tak dengar suara Ammar. Qazaf ni tuduhan zina atau penafian nasab terhadap orang yang baik akhlaknya. Betul.
tuduhan zina atau penafian nasab terhadap orang yang baik terhadap yang baik akhlaknya. Okey. Zina pula Farzana ya, Farzana. Ustazah, Jawab. melakukan persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dengan perempuan. Okey, betul. Melakukan persetubuhan haram antara lelaki dengan perempuan. Okey. Betul. Merompak haiman. Ya Ustazah, merompak melakukan serangan dengan menggunakan kekerasan untuk merampas harta, membunuh atau menakutkan orang awam secara terbuka. Okey, bagus. Betul. Okey. Kisas, hukum kisas. Haryani. Hukuman keseksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya secara balasan yang sama seperti dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Okey, betul. Okey, yang 35, betul lah nombor 35, diat ataupun pampasan. Husna. Jumlah ada deh. Jumlah bayaran berdasarkan persetujuan bersama atau ditetapkan oleh mahkamah. Okey, jumlah bayaran berdasarkan persetujuan atau ditetapkan oleh mahkamah. Okey, saya rasa baru lagi kita belajar, semua masih ingat kan? Okey, 36 pembunuhan. Julia. Julia jawab. Pembunuhan ialah serangan yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Okey, serangan yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Okey, betul. Hukum ta'zir. Nabil. Muhammad Nabil. Ya, Ustazah. Okey. Hukum ta'zir, hukuman keseksaan yang tidak ditetapkan jenis dan bentuk dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah. Okey, betul. Okey, apa contoh hukuman ta'zir? Ingat lagi tak? Nah, siapa je boleh jawab. Apa contoh hukuman ta'zir? Bermula daripada apa? Mahkamah. Kita ada penjara. Denda. Okey. Sebelum mula-mula sekali sebelum penjara, denda tu, mahkamah akan beri apa kalau kesalahan ringan kan? Mungkin mahkamah akan bagi apa dulu? Mula-mula sekali mesti dia akan bagi warning dulu. Bagi warning, betul. Maksudnya bagi teguran, nasihat dulu kan. Kalau tak jalan juga dia akan pergi ke penjara. Cepatnya penjara. Denda dulu. Denda dulu. Tapi ada juga kesalahan yang kena denda, lepas tu kena penjara juga kan. Dua-dua sekali kan. Ikutlah mandatory itu semua jenis kesalahan yang dilakukan lah, sama ada berat atau ringan. Okey, lepas tu denda. Lepas tu kalau tak jalan denda pula penjara kan. Kalau tak jalan juga hukuman lagi berat lah. Itu maksudnya ta'zir tu dia bermula daripada teguran dulu daripada mahkamah. Okey. Kemudian soalan istilah yang ni dia suruh tulis maksud penuh lah pula. Okey. Ingat ke tak ni? Kalau tulis ni tak ada jawapan ni sebab yang depan-depan kita dah bincang kot. Kan? Istilah-istilah ni. Okey, solat sunat istikharah. Apa maksud solat sunat istikharah? Amir Hakimi. Ingat tak? Solat yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah dalam menentukan pilihan bagi sesuatu perkara. Okey, bagus. Solat sunat istikharah ialah solat yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam menentukan pilihan bagi sesuatu perkara. Okey, betul. Ini tajuk tingkatan 4 ke 5 ni? Solat sunat istikharah. 5 ke? Tingkatan 5. Okey, bagus Amir. Kemudian kita tengok yang kedua, solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih Adri. Adri?
Uh-uh. Solat tasbih. Ada kat depan kan? Ingat tak ingat? Solat tasbih. Baru belajar juga ni, form 5 kan? Ya. Hmm. Ni solat sunat khusus yang menanduni bacaan tasbih sebanyak 300 kali pada keseluruhan solat. Betul lah. Okey, solat sunat khusus yang mengandungi bacaan tasbih sebanyak 300 kali pada keseluruhan solat. Okey, maksudnya dalam bacaan masa rukuk, sujud semua tu 15 berapa kali semua tu kan, 15 dia akan jadi jumlahnya semua sekali 300 kali. Okey, 300 kali tasbih. Okey, yang nampaknya yang maksud ni kamu tak berapa ni lagi kamu tak hafal lagi. So lepas ni nanti kena tengok balik lah dalam buku ni. Bila kamu dah salin ni, okey, nanti kamu baca balik okey, istilah-istilah ni. Okey, kemudian perkahwinan. Perkahwinan, kalau tak tahu juga maksud ni, tak tahulah ni. Daniel, apa maksud perkahwinan Daniel? Hello, saya boleh dengar? Boleh, kuat je. Okey. Perkahwinan maksudnya akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan menurut hukum syarak. Okey, betul. Okey, bagus. Akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan menurut hukum syarak. Okey. Semua dah tulis ke? Bila kawan-kawan sebut, kena tulis tau. Okey, kemudian wali. Wali Firdaus. Wali Ustazah. Wali ialah orang yang mempunyai kelayakan untuk menikahkan pengantin perempuan. Okey. Wali ialah orang yang mempunyai kelayakan untuk menikahkan seseorang pengantin perempuan. Okey. Bagus. Baik, ingat tak wali ada berapa? Berapa jenis wali? Ada 2 ke? 2. Apa dia wali tu? Mujbir. Cepatnya wali mujbir dah. Wali apa dulu? Wali nasab dulu. Kan Ustazah pernah tunjuk kan carta dia tu. Mula wali. Okey, wali dia kalau ikutkan graf carta, kalau kita buat macam peta pokok tu kan. Lepas tu bawah dia ada 2 jenis wali. Satu wali nasab, satu lagi wali hakim. Kan? Mula-mula wali nasab, wali hakim dulu. Lepas tu wali nasab tu barulah kita pecahkan kepada berapa pula. Wali nasab ada berapa? Ingat tak? 2 kan? 2 juga. Lepas tu wali apa? Banyak tak ingat dah kamu ni. Mujbir ke mujbir? Mujbir, wairu, mujbir kan. Lepas tu baru kita senaraikan siapa dia wali mujbir tu siapa kan. Apa kelayakan dia jadi wali mujbir. Wali wairu mujbir pula siapa dia kan. Kena tahulah semua tu. Itulah kaji semula. Sebenarnya kan Ustazah nanti sekolah kita lah nak buat kolaborasi dengan 4 buah sekolah. Dengan sekolah Taman Melawati, Seri Selayang, Bukit Indah, dengan sekolah kita lah kot. 4. Kita akan buat kolaborasi teknik menjawab. Kita akan buat ikut bab. Lepas kita akan panggil penceramah jemputan lah daripada guru-guru cemerlang tu. Salah seorang dia Ustazah
Khadijah daripada SPPI Rawang tu, mungkin dia akan terangkan pasal tokoh atau tokoh pula sirah dulu. Okey, maksudnya ikut bahagian. Maksudnya bukan sekaligus semua. Maksudnya kita akan adalah mungkin satu hari tu 1 jam 30 minit. Adalah slot dia nanti. So nanti bila ada tu Ustazah akan maklumkan lah dan semua kena join ya, sebab kita rugi siapa yang tak join, sebab kita ambil daripada penceramah yang bagus-bagus lah, yang ajar macam mana nak buat, nak cara nak mengingat semua-semua benda tu. Okay, semua perkara. Contoh macam kalau sirah tu macam mana cara nak ingat dia akan bagi akronim dan sebagainya. Okay, sekarang ni Ustazah tengah dalam perancangan lah buat kerja semua dengan 4 buah sekolah ni. Okay, kita akan ni. So mungkin juga dia akan fokuskan juga dekat buku Modu Gemilang ni. Jadi kalau boleh Ustazah nak kamu ingatlah apa yang kamu macam hari ni kan, yang kita bincang ni, kita jawab ni kamu tulis. Kan kamu tahu. Okay. Okay, sekarang kita sambunglah saksi. Saksi siapa pula? Kamal ni. Firdaus. Betul ke? Firdaus dah Ustazah. Tadi Wali Firdaus. Wali Firdaus. Saksi Kamal ya. Saksi orang yang menyaksikan dan boleh mengesahkan akad nikah. Orang yang menyaksikan dan boleh mengesahkan akad nikah. Okey, betul. Pendek je. Saksi. Saksi orang yang menyaksikan lah. Okey. Ijab. Siapa? Nabila. Lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya. Lafaz yang diucapkan oleh wali ataupun wakilnya. Okey, itu ijab ya. Kemudian kabul pula. Kabul. Nikmatul akbar. Lafaz yang diucapkan oleh bakal suami atau wakilnya. Betul. Lafaz yang ucapkan oleh bakal suami atau wakil. Okey, maksudnya kabul ni orang yang terima nikah tu lah. Okey. 8 kufu. Apa maksud kufu? Sekufu. Nisrin. Nisrin? Ya. Maksud kufu apa? Buka muka surat 23. Nisrin. Tadi masuk lambat sikit kan? Apa dia sekufu ataupun kufu? Nisrin tahu tak? Tidak tahu. Tak tahu. Okey, siapa tahu? Lily tahu Lily? Lily ada tak ni? Banyak kali dah kalau Ustazah panggil Lily dia tak jawab kan? Mana Lily? Okey, siapa tahu? Boleh jawab? Kufu ni apa? Okey, apa dia Farzana? Kufu? Kufu Kufu. Persamaan taraf lelaki dengan perempuan daripada pelbagai aspek. Ya, betul. Persamaan taraf. Persamaan taraf lelaki dengan perempuan daripada pelbagai aspek. Okey, apa contoh aspek dari segi aspek apa persamaan tu? Agama dan kesolehan, pekerjaan, keturunan dan keilmuan. Okey, bagus. Okey, tadi Nisrin tak tahu, tak dapat tadi kan? Sekarang salin. Buka tak buku Nisrin? Surat 23. Okey, tulis. Tulis. Okey, tulis jawapan. Okey, kemudian merisik Aisyah. Merisik maksudnya proses
sebelum meminang untuk mengenal pasti status bakal isteri. Betul, ya. Proses sebelum meminang untuk mengenal pasti status bakal isteri. Okey, apa status dia, Aisyah nak tahu tu? Nak tahu status dia macam mana? Sama ada? Sama ada dia dah berpunya atau belum, Ustazah? Macam itulah, sama ada dia tu tunang orang ke ataupun isteri orang ke, kan? Sebab tu kena merisik dulu. Takut nanti kalau tak ada merisik terus dia kahwin ke, susah pula nanti. Tengok tunang orang, lepas tu bergaduh, kan? Sebab tu Islam haruskan kita pergi merisik. Okey, kemudian meminang. Meminang, Nora? Maksud meminang, lamaran seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan calon isteri menurut uruf setempat. Okey, lamaran seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan calon isteri mengikut uruf setempat. Okey, mengikut uruf setempat tu maksudnya mengikut kebiasaan setempat lah. Macam mana cara kita meminang, kan? Bergantunglah pada tempat tu. Kadang tempat tu dia hanya pergi menziarah saja, lepas tu kita beritahulah kan tujuan kita nak meminang, sama ada secara soreh ataupun secara kinayah. Okey, ada setengah tempat tu dia perlukan tanda, kan? Kena bagilah sesuatu, tanda cincin ke apa ke, maksudnya ikut keadaan setempat tu lah, uruf kebiasaan. Okey, kemudian lepas meminang, mahar novi. Maksud mahar, pemberian yang bernilai atau berfaedah wajib diberikan oleh suami kepada isterinya. Dengan sebab? Dengan sebab akad nikah. Betul. Okey. Pemberian yang bernilai atau berfaedah, ya, wajib diberikan oleh suami kepada isteri dengan sebab akad nikah. Itu adalah mahar. Okey, kalau dah ada kat situ wajib, maksudnya kita dah tahu dah hukumnya adalah wajib. Okey, kemudian walimatul urus. Adelina? Kenduri yang diadakan sempena perkahwinan. Kenduri yang diadakan sempena perkahwinan. Okey, betul. Pendek je, kan? Okey. Kemudian talak. Mariam. Pembubaran perkahwinan oleh suami dengan lafaz talak yang jelas atau kiasan. Okey, betul. Pembubaran perkahwinan oleh suami dengan lafaz talak yang jelas ataupun kiasan. Okey, maknanya kalau talak dia mesti ada lafaz. Okey, lafaz talak tu daripada suami. Okey, sama ada secara soreh, secara terang ataupun secara kiasan. Okey, sindiran lah. Okey, seterusnya lepas talak, talak raj'i. Apa dia talak raj'i? Mulia? Talak yang boleh dirujuk dalam tempoh iddah tanpa akad dan mahar yang baru. Okey, betul. Talak yang boleh dirujuk dalam tempoh iddah tanpa akad nikah dan mahar yang baharu. Okey. Maksudnya boleh dirujuk lah dalam tempoh iddah. Okey, bagus. Kemudian Ashikin. Nurul Ashikin jawab talak bain. Talak yang tidak boleh dirujuk dalam tempoh iddah kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baharu. Okey, betul. Okey, talak yang boleh talak bain ya. Talak yang tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baharu. Okey, betul. Kemudian fasakh. Fasakh Rushda. Pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim dengan sebab-sebab tertentu.
Okey, pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri. Pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim dengan sebab-sebab tertentu. Okey. Apa dia contoh-contoh sebab yang mengharuskan fasakh ni? Siapa nak jawab? Sebab-sebab yang mengharuskan fasakh. Apa dia? Tak ingat ke? Suami yang memukul isteri. Okey. Kalau suami yang memukul isteri tu kita kategorikan dia sebagai apa? Suami Dayus. Ya, dayus. Tapi dia punya, kita nak buat ayat ni, nak jawab soalan periksa ni. Contoh, nak tulis apa? Suami yang zalim, ataupun suami yang menzalimi isteri, kan, yang menyeksa isteri. Itu yang pertama, kan, contoh yang mengharuskan seseorang isteri itu menuntut fasakh di mahkamah. Okey, yang kedua, sebab yang kedua yang mengharuskan fasakh ni, Suami tu ada masalah penyakit. Suami berpenyakit. Berpenyakit seperti apa? Penyakit yang berjangkit lah. Seperti penyakit AIDS, kan, HIV, penyakit apa tu, kelamin dan sebagainya lah. Okey, ataupun penyakit apa, gila ke, kan, yang sukar untuk diubati, suami mati pucuk dan sebagainya. Maka isteri boleh tuntut fasakh. Okey, lagi, apa lagi? Dia ada 4, dia ada banyak ni, 4 ke 5. Apa lagi? Suami murtad. Suami murtad. Okey, betul. Lagi? Hilang, Ustazah. Suami hilang, kan, tanpa dapat dikesan sampai bertahun-tahun. Okey, itulah antara contoh-contoh ataupun sebab yang mengharuskan fasakh. Okey. So kena ingatlah bila tahu maksud fasakh, kena tahu apa sebab yang mengharuskan fasakh. Okey, lepas tu apa kesan dia. Semua kena tahu tu. Okey, kemudian khuluk. Okey, khuluk, Sumayyah. Khuluk, pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri dengan persetujuan membayar ganti rugi kepada suami. Okey, betul, ya. Pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri itu sendiri dengan persetujuan membayar ganti rugi kepada suami. Okey, contoh dia macam mana tu? Isteri dia macam mana? Kenapa isteri tu dia nak minta khuluk ni ataupun tebus talak ni? Tebus talak tu sebab dia kena bayar ganti rugi balik, kan? Sebab apa? Siapa boleh bagi contoh? Suami dia seksa dia ke? Suami dia tak bagi nafkah ke? Macam tu. Ada tak? Yang nusyus tu yang Ustazah. Nusyus tu macam mana? Yang dia tak boleh nak taat perintah suami dia. So daripada dia tak ikut, dia minta cerai. Okey. Okey, dia apa tu, bukan apa nak cakap ya kat sini, maksudnya bukan kesalahan suami lah. Isteri itu sendiri, dia rasa dia tak boleh nak jadi isteri yang baik, dia tak boleh nak mentaati suami, kan. Tak tahulah, mungkin masa perkahwinan tu dia rasa okey, kan, boleh apa menjalankan tanggungjawab yang sepenuhnya kepada suami. Tapi bila dah berkahwin tu jadi macam apa tu, tak boleh, kan. Kalau dia teruskan juga perkahwinan tu, nanti dia akan jadi apa, isteri yang nusyus, kan, isteri yang derhaka. Jadi daripada dia menanggung dosa tu, lebih baik dia minta tebus talak, maksudnya minta khuluk lah. Okey, dia akan bayar semula ganti rugi tu, maksudnya bayar balik semula jumlah mahar yang telah diberikan oleh suami kepada dia. Okey, maksudnya bayar balik mahar yang telah diberikan oleh suami. Okey, itu khuluk. Okey, yang ke-18 tu li'an. Li'an, Sofia.
Lafaz sumpah suami apabila menuduh isterinya berzina tanpa ada 4 orang saksi atau menafikan nasab. Betul. Ya, lafaz sumpah apabila menuduh isterinya berzina. Lafaz sumpah lelaki lah apabila menuduh isterinya berzina tanpa ada 4 orang saksi atau menafikan nasab. Okey, kalau dia tak tuduh isteri berzina pun dia nafikan nasab dia. Dia kata anak tu bukan anak dia. Jadi daripada dia yakinlah dengan tuduhan dia tu dan dia tak nak dikenakan hukuman qazaf sebanyak 80 kali, maka dia akad sumpah. Dan isteri pun kena akad sumpah sekali lah bagi menafikan tuduhan tersebut. Okey? Kalau tak nanti suami tu kena hukuman lah. Dan isteri pula kena hukuman zina kan. Had zina, hukuman hudud. Okey, kena rejam sampai mati kan. Hari tu kita belajar. Kalau yang sudah berkahwin, kalau yang belum berkahwin 100 kali sebatan. So sangat berat hukuman dia. Okey, jadi kalaulah dia memang tak buat, dia boleh angkat sumpah untuk membela maruah dia lah. Okey, kemudian apa kesan dia kalau dah berlaku sumpah li'an ni di antara suami dan isteri? Kesan yang paling besar sekali, mula-mula sekali akan Suami isteri tidak boleh rujuk selama-lamanya. Okey, betul. Maknanya mula-mula sekali sebelum rujuk tu dia sebelum tak boleh rujuk, hukuman dia ialah suami isteri itu automatik akan terfasah ataupun terbatal perkahwinannya. Maksudnya berpisah teruslah dan dia tak boleh rujuk buat selama-lamanya. Okey, betul. Okey, sekarang kita tengok nombor 19, Edah. Edah, siapa pula Edah ni? Sofia. Sofia dah ya? Dah Ustazah. Wan Amir. Amir Haziq. Indah. Tempoh masa. Okey. Tempoh masa yang perlu dilalui oleh seseorang jadi selepas pembubaran perkahwinan atau selepas kematian suami. Okey, betul. Tempoh masa yang perlu dilalui oleh seorang isteri selepas pembubaran perkahwinan atau selepas kematian suami. Okey, sebab iddah ni ada dua kan, satu untuk orang yang bercerai hidup, satu lagi untuk bercerai mati. Okey, kalau bercerai hidup tempoh dia lama mana? Lama mana tempoh cerai hidup? Dah 40 hari. Dia ada pula kategori dia kan. Kalau perempuan mengandung, kalau perempuan tu tak mengandung kan dalam keadaan biasa. So kalau perempuan biasa je diceraikan oleh suami dia, tempoh dia ialah selama 3 kali suci. 3 kali suci. 3 kali suci. Okay, kalau perempuan yang kematian suami, tempoh iddah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Okey, betul. Baik, kalau perempuan yang dah putus haid, dah menopause dah, dia bercerai dengan suami dia, tempoh iddah dia 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan hijrah. Betul. Okey. Kemudian rujuk ya. Rujuk. Patah balik semula ke atas lah. Ain. Ustazah tak nampak Adam. Adam tak masuk lagi. 2 kali dah tak masuk Adam ni. Minggu ni. Okey, Ain. Rujuk hak suami untuk menyambung kembali ikatan perkahwinan dengan isteri yang diceraikan dalam tempoh iddah. Okey, betul. Okey, hak suami untuk menyambung kembali ikatan perkahwinan dengan isteri yang diceraikan dalam tempoh iddah. Okey, maksudnya dalam tempoh iddah ada hak untuk suami untuk rujuk balik dengan isteri dia. Sebab tu isteri dalam tempoh iddah tu dia dilarang keluar rumah kan.
Tapi dia disunatkan untuk berhias, okey, supaya dapat menarik semula suami untuk kembali semula kepada dia. Okey, kemudian nusyus. Nusyus Aina. Aina pergi mana? Ustazah Aina pergi tandas. Ya, okey. Lepas Aina, Akmal? Khusus ni ialah keengganan. Keengganan. Keengganan isteri mentaati perintah atau permintaan suami yang sah. Okey, keengganan isteri. Keengganan isteri mentaati perintah atau permintaan suami yang sah. Okey, betul. Maksudnya isteri enggan mentaati suami. Okey. So itu adalah nusyus. Okey, kemudian poligami. Tadi siapa tadi Yuli? Okey. Ya, lepas Akmal siapa? Saya. Alisha. Okey, Alisha. Amalan beristeri lebih daripada seorang pada satu masa. Betul. Ya, amalan beristeri lebih daripada seorang pada satu masa. Okey, betul. Okey, bagus Alisha. Kemudian hadanah. Lepas Alisha, Ammar. Hello. Penjagaan hadanah ni penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri. Okey, betul ya. Penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan diri sendiri. Okey, maka kanak-kanak tu perlu kepada hak penjagaan ataupun hadanah. Kalau dah besar, dah boleh urus diri sendiri, kalau mak ayah bercerai, tak apa, tak ada masalah. Dia boleh pilih lah. Ya, maksudnya yelah kalau dah boleh berdikari kan, boleh tinggal sendiri dan sebagainya, dia boleh buat pilihan, tak apa. Tapi kalau anak yang masih kecil, yang masih menyusu ke ataupun yang belum balik, maka wajib ada hadanah ataupun hak penjagaan tu. Okey, kemudian anak angkat. Okey, anak angkat Azril. Azril masuk lambat tadi. Dia cuci muka jap Ustazah. Ya Allah. Baru bangun ni semua ni. Farzana? Anak angkat ialah anak orang lain yang dipelihara setiap anggota keluarga, seperti anggota keluarga sendiri tetapi tidak mempunyai hak seperti anak kandung yang ditetapkan oleh syarak. Okey, bagus. Anak orang lain yang dipelihara seperti anggota keluarga sendiri. Okey, tetapi tidak mempunyai hak seperti anak kandung yang ditetapkan oleh syarak. Okey, apa hak-hak yang dia tak boleh dapat daripada seperti adik-beradik kandung? Pewarisan, wali dalam perkahwinan dan nasab. Okey, betul. Kan ingat tu. Okey, seterusnya Aiman. Aiman jawab wasiat. Apa dia wasiat? Wasiat ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hidup untuk mengagihkan harta selepas kematiannya menurut hukum syarak. Okey, betul. Okey, hari tu Ustazah pesan kalau yang wasiat ni ialah ikrar semasa hidup kan, untuk mengagihkan harta selepas kematiannya menurut hukum syarak. Okey, itu wasiat lah. Okey, kalau faraid pula, faraid Haryani? Faraid Pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia kepada anggota warisnya menurut hukum syarak. Okey, iaitu betul lah ya, pembahagian harta seseorang Islam yang telah meninggal dunia kepada anggota warisnya menurut hukum syarak. Okey, kemudian jenayah. Okey, jenayah. Jenayah siapa ya? Husna.
kesalahan yang dinyatakan hukumannya dalam Al-Quran, Al-Sunnah dan sebagainya daripada mahkamah. Dan sebahagiannya daripada mahkamah. Maksudnya hukuman yang telah ada dalam Al-Quran dan hadis ataupun sunnah sebahagiannya daripada mahkamah. Itulah maksud dia jenayah. Okey, kemudian hukum hudud. Okey, hukum hudud Julia. Hukuman kesiksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuknya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Betul, ya, hukuman kesiksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuknya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, hukum hudud. Kita baru je belajar hari tu. Kemudian hudud minum arak. Minum arak Nabil. Okey. Meminum sebarang bahan yang memabukkan sama ada dinamakan arak atau tidak, banyak atau sedikit. Okey. Tadi kan maksudnya tadi dah jawab dah yang ni, isi dia dah bagi kata kunci, sekarang kamu just isi saja kan. Okey, betul lah tu. Okey, mencuri. Mencuri siapa? Lepas Nabil, Amir. Amir Hakimi. Mengambil harta orang lain secara tersembunyi ataupun tanpa kerelaan dengan tujuan memilikinya. Okey, betul. Ulang tadi kan. Okey, kemudian Adri. Adri jawab merompak. Merompak pula. Qazaf. Qazaf. Tuduhan zina atau penafian nisab terhadap orang yang baik akhlaknya. Tuduhan zina atau penafian nasab. Bukan nisab. Nasab. Nisab tu. Nisab tu macam apa, cukup nisab kan, cukup sukatan. Kalau apa nak bayar zakat harta dan sebagainya. Yang ni nasab. Tuduhan zina atau penafian nasab terhadap orang yang baik akhlaknya. Okey. Kemudian zina. Ulang balik je ni tadi. Zina apa? Lepas ni. Daniel ke? Saya. Daniel. Okey. Apa dia? Zina maksud melakukan persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dengan perempuan. Tadi pun awak jawab yang ni juga kan? Tadi saya jawab berkahwin. Kahwin. Okey. So betul lah. Yes. Ulang balik je tadi ni. Dia suruh tulis balik je semua. Okey, merompak. Merompak siapa? Daniel, Firdaus? Ya, okey. Merompak melakukan serangan dengan menggunakan kekerasan untuk merampas harta, membunuh atau menakutkan orang awam secara terbuka. Okey, betul. Okey, kalau mencuri tadi dia ambil barang secara tersembunyi, sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan, tetapi merompak ni ialah melakukan serangan dengan menggunakan kekerasan untuk merampas harta, membunuh atau menakutkan orang awam secara terbuka. Okey, dengan beraninya. Okey, itu adalah merompak. Okey, hukum qisas. Okey, apakah qisas? Kamal. Hukum qisas, hukuman keseksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya secara balasan yang sama seperti dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, betul. Hukuman kesiksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya secara balasan yang sama seperti dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ataupun dengan kata lain, hukum balas, balas balik sama. Okey. Kalau dia bunuh, kena hukuman bunuh. Kalau dia potong telinga dia balik, macam tu. Okey. Kemudian diat atau pampasan. Pampasan Nabila. Nabila? Ya, Ustazah. Apa dia diat tu? Jumlah bayaran berdasarkan persetujuan bersama atau ditetapkan oleh mahkamah. Okey. Ya, jumlah bayaran berdasarkan persetujuan bersama atau ditetapkan mahkamah. Okey. Hari tu kumpulan awak juga yang bentang ni kan rasanya? Pasal diat ni. Okey, pembunuhan Nikmatul Akbar. Pembunuhan, serangan yang mengakibatkan kehilangan nyawa.
Serangan yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Okey, betul. Okey, hukum ta'zir. Nisrin. Nisrin? Hukuman ta'zir ni baru je belajar hari tu. Nisrin? Ya. Boleh. Tengok buku teks ke? Ta'zir. Hukuman apa? Baik, kalau hukuman hudud dengan qisas tu ditetapkan dalam Al-Quran. Hukuman ta'zir ada tak dalam Al-Quran? No, tak ada cikgu. Tak ada Ustazah. Tak ada kan? Tak ditetapkan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Okey, so macam mana nak tulis tu? Nisrin boleh cuba hukuman? Hukuman kesiksaan, Nisrin? Hukuman kesiksaan yang tidak ditetapkan jenis dan bentuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah. Okey, maksudnya hukuman ta'zir ni hukuman dia tak ada di dalam Al-Quran, tak ada dalam As-Sunnah. Okey, macam seperti zina dah ada dah dalam Al-Quran sebab dia hukum hudud kan. Hukum bunuh pun ada dalam Al-Quran sebab dia hukum hudud. Tetapi hukuman ta'zir ni ditentukan oleh mahkamah. Okey, seperti yang tadilah apa tu yang Ustazah tanya tadi tu, apa contoh bentuk ta'zir? Teguran, denda, penjara. Okey. Faham tak Nasrin? Faham. So salin jawapan tu. Hukuman kesiksaan yang tidak ditetapkan jenis dan bentuk dalam Al-Quran dan Sunnah, sebaliknya diputuskan oleh mahkamah. Okey. Seterusnya, soalan? Ada masa lagi kan? Istilah bagi nyatakan ibu kota. Ni dah buat ke? Dah Ustazah. Nombor 11 tu. Sampai muka surat berapa yang dah buat? Nombor 11. Nombor 11. 27 nombor 11. Muka surat 27 nombor 11. Oh, okey. Muka surat 27 nombor 11. Sampai nombor 11. So sambung nombor 12. Betul? Oh tak, 11 tu belum kan? Oh, nombor 11 yang Oh, nyatakan aspek tu. Sebelah tu tak buat lagi. Mama Iqbal ni siapa pula ni nak join? Adam terus ni Ustazah. Oh, ya ke? Itu adik dia punya. Oh. Awalnya dia masuk Adam ni. Okey, sambung nombor 11 tadi tu. Dia aspek boleh pilih kan? Ekonomi, politik, agama, ketenteraan, sosial, pendidikan. Okey, yang ni faktor kegemilangan lah. Faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah. Okey, yang pertama tu kebijaksanaan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menjadikan Baghdad sebagai pusat pentadbiran dari aspek apa? Siapa sambung? Lily. Lily ada lagi tak? Dia tidur lagi. Lily? Tak ada juga. Okey, Aisyah lah. Aspek politik kan? Betul ke? Politik ke? Kebijaksanaan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menjadikan Baghdad sebagai pusat pentadbiran negara. Betul lah, politik. Macam tak confident je. Betul lah. Dari aspek politik. Okey, betul. Yang kedua, Nora Salfadila. Layanan yang adil daripada Khalifah dengan menghapuskan penindasan dan perhambaan. Politik juga. Layanan yang adil. Kalau ada layanan adil kan. Sosial? Sosial, betul.
ya, dengan menghapuskan penindasan dan perhambaan. Itu dari aspek sosial. Okey, yang ketiga. Sambung lepas Nora, Novi. Orang yang bukan Islam iaitu orang Parsi khususnya diberikan peluang memegang jawatan utama dalam pentadbiran negara sosial. Dari segi sosial juga ya. Maksudnya dia berikan peluang kepada orang bukan Arab lah untuk memegang jawatan. Bukan Arab pula, bukan Islam ni, bukan Arab. Orang yang bukan Islam iaitu orang Parsi, bukan Islam, bukan Arab tu. Okey, nombor 4. Adelina. Galakan khalifah yang memberikan peruntukan khas melalui Baitul Mal untuk para ulama menjalankan aktiviti dakwah agama. Okey, ada ulama tu kan untuk dakwah, aktiviti dakwah agama lah. Okey, betul. Kemudian nombor 5. Saya Zaza. Siapa tu? Tak, Zaza terlepas ni. Mariam. Mariam. Sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan berjaya mendominasi pasaran antarabangsa kerana berupaya memenuhi permintaan pasaran semasa. Ekonomi. Okey, iaitu ekonomi. Ya, sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan. Okey, so ekonomi lah. Okey, seterusnya yang ke-6. Kebebasan mengamalkan agama mewujudkan suasana harmoni dalam kalangan masyarakat sosial. Okey, sosial juga ya, ada keadaan suasana dalam masyarakat tu sosial lah. Okey. So, tujuan dia buat macam ni kan. Dia dah bagi dah isi semua, cuma dia suruh kamu tulis aspek apa je kan. Jadi katakanlah dia keluarkan soalan, dia tanya, okey, jelaskan dua faktor kegemilangan Kerajaan Abbasiyah dari aspek pendidikan ataupun dari aspek agama. So kamu tahulah yang mana satu. Kan? Kalau macam ni dia dah bagi jawapan, kamu just tulis dia punya aspek. Tapi kalau biasanya soalan dia tanya, jelaskan dari aspek apa, kamu kena jawab jawapan-jawapan ni. Okay? So nanti bila dah ada jawapan ni, ulang kaji sahajalah. Okay, nombor 7. Lepas mulia Ashikin. Inovasi peralatan peperangan yang moden dan canggih ketika itu seperti manjanik, dababah dan barut. Ketenteraan. Okey, bagus. Itu bidang ketenteraan lah sebab peralatan peperangan. Okey, 8. Ashikin. Rushda. Galakan khalifah seperti Al-Ma'mun dengan memberi beasiswa kepada pelajar-pelajar cemerlang. Pendidikan. Okey, betul. Dari segi pendidikan lah. Ada beasiswa semua. Okey, 9. Siti Sumayah. Strategi peperangan yang mantap seperti strategi Al-Qaradis telah berjaya mengalahkan serangan musuh. Ketenteraan. Okey, betul. Ketenteraan juga ya. Jugalah sebab peperangan kan. Strategi Al-Qaradis tu. Okey, kemudian 10. Nombor 10. Sofia. Sumber dan pengurusan Baitul Mal yang sistematik menyebabkan kerajaan dapat menyediakan prasarana dan peluang pekerjaan untuk rakyat. Sosial. Nombor 10, sosial. Sumber dan pengurusan Baitul Mal yang sistematik menyebabkan kerajaan dapat menyediakan prasarana dan peluang pekerjaan untuk rakyat. Dia lebih kepada ekonomi kan. Ni faktor ekonomi nombor 10. Betul tak? Yang lain-lain? Kan dari segi ekonomi. Okey, kemudian dari nombor 11. Amir. Pemberontakan dan pembalahan daripada golongan Syiah di Baghdad dan golongan utara dan selatan Syria budaya ketenteraan. Ini dari segi politik. Politik lah. Pemberontakan dan perbalahan daripada golongan Syiah di Baghdad dan golongan utara dan selatan Syria berjaya dihapuskan. Okey, ini dari segi politik. Okey, ada yang berjawab ketenteraan juga ke macam Amir?
Ada? Kalau ada, betulkan ya. Jawapan nombor 11 tu ialah dari segi politik. Okey, nombor 12. Balik semula. Tadi Adam baru masuk. Adam, cuba Adam. Dia tidur pula ni Adam ni. Dia dah keluar kot saya. Tak ada. Ha. Keluar balik. Adam bertuah sungguh. Okey, semulalah Ain. Patah balik Ain. Ya, Ustazah. Peranan institusi pendidikan seperti seperti masjid dan istana khalifah sebagai pusat pengajian ilmu dan penyebaran dakwah. Okey. Saya rasa. Pendidikan. Peranan institusi pendidikan seperti masjid dan istana khalifah sebagai pusat pengajian ilmu dan penyebaran dakwah. Okey, betul. Institusi pendidikan kan, maksudnya seperti masjid dan istana khalifah sebagai pusat pengajian ilmu dan penyebaran dakwah. Ke agama Saya confuse antara dua tu, macam sebab agama pun boleh, pendidikan pun boleh. Sebab dia kata peranan institusi pendidikan seperti masjid dan istana khalifah sebagai pusat pengajian ilmu dan juga penyebaran dakwah. Okey, maksudnya dia nak bagi tahu bahawa kan institusi pendidikan dia kan dia jadikan masjid kan dan istana khalifah tu sebagai tempat pusat pengajian ilmu dan juga penyebaran dakwah. Macam betul belaka dua-dua. Yang ni kena rujuk buku teks lah kot. Okay, tapi kita ambil jawapan pendidikan dulu ya, pendidikan. Kalau Ustazah tengok skema ni, sekejap. Agama. Skema ni agama. Ustazah, dalam buku rujukan pun agama. Agama, ya. Tapi macam pendidikan lagi sesuai. Kan? Peranan institusi pendidikan seperti masjid dan istana khalifah tu sebagai pusat pengajian ilmu dan juga penyebaran dakwah. Nantilah kita tengok semula. So sekarang ni kita ambil ada buku rujukan agama. Buku teks kamu tengok tak? Buku teks tahun lepas. Saya rasa agama lah Ustazah. Agama. Penyebaran dakwah ya. Okeylah, buatlah dulu agama. Buat dulu agama nanti Ustazah tengok. Ustazah tengok jawapan betul lah. Okey, nombor 13. Saya Zah. 13 apa? Aina. 3 kali ulang dah. Aktiviti penterjemahan bahasa asing ke dalam bahasa Arab menggalakkan penguasaan dan kemahiran pelbagai disiplin ilmu. Pendidikan. Okey, 13 pendidikan. Betul ke? InsyaAllah. Betul. Okey, 14. Cepat-cepat kena laju dah. Keprihatinan pemimpin menjaga kebajikan tentera diutamakan melalui pemberian gaji dan bonus. Saya rasa ni sosial. Sosial ke? Politik. Pemimpin menjaga kebajikan tentera. Menjaga kebajikan tentera diutamakan melalui pemberian gaji dan bonus. I think it's politik. Politik? Politik tu pentadbiran ke? Ketenteraan ni. Keprihatinan pemimpin menjaga kebajikan tentera diutamakan melalui pemberian gaji dan bonus. Okey, 15. Okey, siapa giliran siapa? Alisha. Okey. Kemudahan institusi pendidikan seperti masjid, istana khalifah, perpustakaan dan pusat pengajian yang berperanan sebagai pusat perkembangan ilmu pendidikan. Okey, yang ni jelas kan, nampak pendidikan betul. Okey, kemudian nombor 16. Dasar keterbukaan. Dasar keterbukaan keanggotaan tentera kepada orang bukan Arab seperti Parsi dan Turki
berjaya mengukuhkan kekuatan pasukan. Ini ketenteraan. Okey, betul. Ketenteraan. Okey, yang ke-17. Pas Amal siapa? Saya ke Zaza. Tadi Azril. tadi Azril. Oh, okey. Dengar macam suara Ammar. Okey, Farzana. Tadi Ammar Ustazah. Eh? Tadi Ammar. Tadi Ammar. Oh, Azril pula. Confused dah. Okey, Azril. Okey, kestabilan politik Kerajaan Abbasiyah mendorong Khalifah memajukan negara. Politik lah. Okey, nampak sangat dah jawapan dia kan politik. Okey, bagus. 18, Farzana. Inisiatif Khalifah membina empangan, pusat-pusat perniagaan dan rumah api sebagai prasarana pertanian dan perdagangan. Ekonomi. Ekonomi, betul. 19, Haiman. Inisiatif perkembangan pelbagai bidang ilmu berjaya melahirkan ramai sarjana dan ilmuwan Islam seperti Ibn Sina, Jabir bin Hayyan dan Idrisi. Apa jawapan? Pendidikan. Betul. Pendidikan lah. Okey. Nombor 20. Semangat jihad yang tinggi dalam menguasai pelbagai bidang ilmu seperti ilmu bahasa, sains, kejuruteraan dan perubatan berjaya memartabatkan tamadun Islam. Dari segi pendidikan. Pendidikan? Ketenteraan. Tu, semangat jihad yang tinggi tu. Semangat jihad. Jihad dalam menguasai pelbagai bidang ilmu seperti bahasa, sains, kejuruteraan dan perubatan berjaya memartabatkan tamadun Islam. Agama. Semangat jihad tu, semangat jihad yang tinggi. So, bidang agama ataupun aspek agama. Okey, 21. Husna. Kedudukan Baghdad di tengah-tengah laluan perdagangan dari timur dan barat menjadikannya sebagai pusat tumpuan aktiviti perdagangan. Aspek ekonomi. Ekonomi. Okey. So, banyak juga dah kita dah bincang hari ni ya. So, nanti balik rumah pula, memang duduk rumah dah pun. Tolong ya, ulang kaji balik. Jangan bila dah tulis jawapan dah tanda, diam je. So, kamu kena ulang kaji daripada sekarang. Boleh? Nanti kalau kita berkesempatan dah habis buku ni, awak kena tulis balik semula jawapan ni. Ingat tu. Okey, so siapa-siapa yang belum jawab, tolong jawab, penuhkan mana yang lompong-lompong daripada depan. Okey, tengok balik rujuk buku teks, buku rujukan semula. Okey, so untuk hari ni Ustazah rasa sampai sini dululah sebab dah sekarang dah 9.35 dah, ambil masa awak sikit dah ni. Okey, terima kasihlah kepada semua yang hadir, beri kerjasama. Okey, tapi masih ada lagi yang bila panggil tak jawab, maksudnya tak tahulah tidur ke apa ke, bagaimana. Okey, so tak naklah macam tu kan, tak ada penglibatan, jadi takutlah nanti kan tak dapat apa-apa. Okey, so itu sahaja, ada apa-apa nanti boleh je tanya. Okey, untuk yang Ustazah kata yang kumpulan Ustazah nak buat guru muda tu, Ustazah tak sempat lagi tak nak buat sebab sekarang ni Ustazah memang sibuk sangat sebab nanti ada pemantauan PPD nak datang nak buat kunjung batu. Lepas tu mungkin dia buat online katanya. Lepas tu semua panitia kena buat maklumat-maklumat yang dikehendaki tu masukkan dalam Google Drive. So sekarang ni Ustazah memang struggle buat benda tu. Habis je kelas duk concentrate benda-benda tu. Jadi memang tak ada masa lah untuk buat kumpulan lagi. Nanti kalau Ustazah free, Ustazah buatkan ya. Sebab kita memang kena buat guru muda ni. Okay, yang lebih faham, lebih faham dia akan terangkan, ajar kepada yang kurang faham supaya nanti semua dapat result yang terbaik sama-sama. Okay? Boleh? Boleh Ustazah. Okey Ustazah, boleh. Okay, so itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Thank you Ustazah. Okay, sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Sama.